Mereka menempah nama dalam persada hiburan, mewarnai layar televisyen anda. Tarikan dan populariti dijadikan aset untuk melebarkan sayap dalam dunia perniagaan. Kalau seseorang tu ada masuk dalam TV, bermaksud mereka mempunyai sesuatu yang bagus tentang mereka. Taufik Batisa ni sebagai satu brand sahaja, right? So the early I realised that I have to make sure my brand sustains. Pasang surut dunia niaga bagaimanapun tidak mengenali nama. Bila saya buat bisnes sendiri, duit susu anak pun saya tak boleh beli. Kami dengar bahawa resort kami dah hilang gitu. Pergi ke Batam, check. It's nothing there. Sedih. Habis simpanan kami pun kami laburkan juga. Adakah nama dan tarikan peminat sudah cukup untuk menjanjikan bisnes yang berjaya buat selebriti? Bagaimana golongan artis memastikan jenama mereka harum dalam dunia perniagaan? Detik Khas mendalami alam bisnes selebriti, bintang berniaga. Selepas memenangi pertandingan nyanyian Singapore Idol pada tahun 2004, beliau mencipta nama sebagai penghibur tanah air yang berbakat. Bukan saja dalam bidang nyanyian, malah lakonan. Pendapatan hasil terbitan album, persembahan serta lakonan drama dan filem membuka peluang kepada Taufik menceburi bidang perniagaan. Taufik membuka restoran Chicks Hot Chicken pada 2018 dengan beberapa rakan kongsi. Sebagai seorang seniman, sebagai seorang penyanyi, an actor, it's not going to last forever. So it's important to have a backup plan. I did a lot more research, what kind of cuisine to bring into Singapore. I'm a huge fan of fried chicken. So Boba actually went to Nashville to try the original hot chicken. And this is something rare yang tak ada dekat Singapore. Dah hampir 4 tahun our business is running and alhamdulillah is doing well. Perniagaan seolah-olah tahap seterus yang semula jadi bagi golongan selebriti atau artis. Populariti serta kemampuan menjadi bahan perbualan atau trending membolehkan selebriti menyalurkan peminat ke arah perniagaan. Dari peminat, mereka menjadi pelanggan. Saya tak menafikan my brand Taufik Batisa mendatangkan satu kepercayaan kepada orang ramai untuk memberi saya give me a chance. For many of these celebrities that run their own business, instantaneously, the awareness it reach memang cepat. Bila dorang adakan satu business, naturally the business will be carried on, by media agencies and at the same time, because it's very content relevant to the marketplace. Itulah yang disaksikan sendiri oleh Fatin Amira, pelakon dan pengacara yang sering kelihatan di televisyen serta pemilik butik. Butik pakaian Fatin, Mannequin, yang terletak di kawasan Kampung Gelam ini seringkali dibanjiri dengan pelanggan sehari selepas drama atau program yang beliau bintangi disiarkan di televisyen. Sebagai seorang selebriti, ia telah membantu melonjakkan lagi exposure untuk butik saya. Saya baru saja habis satu production dan production cerita tu baru keluar di televisyen. Tiba-tiba besoknya cakap, saya nampak awak semalam dekat TV. Jadi oleh sebab tu saya datang sebab baru tahu yang awak ni ada kedai. Saya tengok awak dekat Instagram. Baru mereka pun menyokong. Dalam bidang pemasaran dan pengiklanan, selebriti mengambil masa yang lebih pendek untuk membina jenama perniagaan mereka. Masa yang diambil separuh lebih pendek berbanding peniaga-peniaga biasa. Kalau normal conventional business, you're not going to advertise for years to make your brand to be known by the public. And people bukan relate dengan your product immediately tau. It will take time. Kalau macam artis, they cut through ini semua proses, because the popularity of them has been carried on by the media over the years they are in the industry. Di Chicks Hot Chicken, ramai pelanggan berharap dapat beramah mesra dengan idola mereka.
Kehadiran Taufik mewujudkan sekitaran kerja yang positif untuk para staf. He's the face of the brand. So I only do service and food. So his fans are always coming and support him. The staff are excited to see him at the shop, and he always brings special friends to Chicks. And then they are always looking forward to who's coming to the shop when he's coming. Populariti membawa kesan yang baik dan juga kurang menyenangkan. Buat Fatin, menjadi seorang peniaga yang dikenali tidak bermakna semua urus niaga berjalan dengan mudah. Orang ramai mempunyai jangkaan yang lebih tinggi terhadap perniagaannya. Ada pelanggan yang datang dan terus maki dan marah. Saya ingat saya sedang diri di kaunter dan bersama dengan pekerja saya dan cakap, saya seorang pelanggan. Okey, mana ada Fatin Amira boleh treat saya macam gini? Ini saya punya duit tau. Macam gitu. Saya datang daripada jauh, saya nak beli, kenapa tak ada pula? Macam gitu. Mengikut data pemasaran, nama atau jenama si selebriti menyumbang kepada perniagaan mereka pada 2 tahun pertama sahaja. Kemudian pertumbuhan bisnes itu akan bergantung kepada kebijaksanaan dan kesungguhan selebriti itu untuk menambah nilai kepada perniagaan tersebut. I have that advantage untuk orang ramai mengetahui tentang kedai saya dan datang ke kedai saya. But from there, the celebrity thing, right, it ends bagi saya. It's the marketing. You get people to the shop. Then the actual business starts, which is customer service, which is the food, which is the consistency, which is customer service one more time, which is the cleanliness of the shop. So all these things will determine kalau customer tu pelanggan datang balik ke tidak. Ternyata, banyak faktor lain yang menjadi penentu kepada kemakmuran sesebuah bisnes. Ia tidak bergantung kepada nama sahaja. Dan faktor-faktor seperti kepercayaan serta pengetahuan sekiranya tidak diambil berat, mampu menjejas bukan saja perniagaan, malah nama baik selebriti tersebut. To run a business kan, kita nak kena ada experience and also financially stable. And both saya tak ada. Saya main masuk. Pelaburan tu memang gagal lah. Kerana itu investment di luar negara. Mereka cakap kami penipu, bohong, kami ambil duit. Ku bermain cinta di website, berita mutakhir di internet. Kau di barat, aku di timur. Kau makan sate, aku makan burger. Di kemuncak populariti mereka, muzik dari pasangan adik-beradik ini sering berkumandang di televisyen serta curung radio. Irama berpengaruhkan tradisional Melayu, percaya menambat hati pendengar. Kami dikenali bukan penyanyi rock, penyanyi ballad, penyanyi puisi. Tidak, kami bawa muzik, brand muzik kami. Apa yang kami rasa, kami luahkan. Itunya keunikan dan kelainan kami. Dengan 7 buah album, Nuradi merupakan antara artis Melayu terkemuka Singapura. Kurniaan rezeki dunia muzik membolehkan Nuradi berjinak-jinak dalam bidang hartanah pada tahun-tahun 2000. Nuradi merupakan antara artis Melayu setempat yang mempelopori bidang pelaburan hartanah. Kami usaha keras, kerja keras, berapa tahun simpan wang. Daripada wang tu kami mula kecil-kecilan lah, seperti shop house. Kemudian daripada shop house tu kami branch out, beli rumah private, rumah landed. Di tengah-tengah kemuncak pelaburan mereka, Nuradi pernah memiliki 5 hartanah private dan komersial. Sebilangan besar terletak di kawasan bandar Singapura. Waktu tu kita beli 600,000. Kita dapat 1 million plus within not even a year kan. Dan kita rasa it's the best to jual. Pasal kita bukan beli kerana sentimen. Kita beli kerana investment lah. A good return dan kita jual lah. Kalau beli property prehistoric, you kena buat balik, kena maintain, memang kos main banyak. Dulu undang-undang tak begitu ketat seperti sekarang ni. Dulu ada yang buat flip lah. Seperti kawan-kawan saya yang saya kenal, mereka memegang property tu, mereka beli. Tapi sebelum mereka exercise, mereka dah jual.
Namun tidak semua pelaburan menjanjikan keuntungan. Seperti pelaburan bagi pusat peranginan Marina View Resort yang sepatutnya dibina pada tahun 2014 di Batam, Indonesia. Wang simpanan Noradi sebanyak $2 juta lebur. Projek itu turut melibatkan para pelabur dari Singapura yang menyumbang antara $8,000 hingga $20,000 seorang. Saya sedang 12 orang dan mereka telah membayar duit pendahuluan lah. Dan duit itu semua untuk initial project kami telah salurkan ke Indonesia, ke sana. Dan di sana counterpart sana telah pun hilangkan diri. Saya tak tahu apa cerita jadinya. Dan dapat tahu ofis di sana semua dah tak ada. Kegagalan Marina View Resort disebabkan sikap terlalu percaya Noradi dan tiada dokumen perjanjian yang kukuh dengan orang ketiga yang menguruskan projek tersebut. Dia one of the agent lah, saya so-called lah, yang turut handlekan properti kami yang telah terlaksana. Jadi kami akan petikan dia task untuk kepercayaan tu. Dan saya ingat kami di Bali, kami dengar bahawa resort kami telah hilang gitu. Kami tu immediately balik, pergi ke Batam, check. It's nothing there. Sedih. Pengalaman Noradi menunjukkan bagaimana sebuah usaha niaga itu perlu didukung bersama peniaga yang saling mempercayai. Sebarang tipu hela mampu menjejas jenama selebriti tersebut. When the news goes out in public, semua orang tahu, people akan start tunjuk sana sini. As long as kita ada one point of someone that we can blame, someone who can take the fault. In terms of credibility of a brand for someone, of course it's affected. Said sebagai juara Liga Master. Saya menang. Syukur Alhamdulillah. Chef Said Shahin merasakan sendiri pasang surut menjadi seorang peniaga selepas memenangi pertandingan King Juara Memasak pada tahun 2014. Susulan program itu, Chef Said dibanjiri dengan pelbagai tawaran untuk membuka restoran secara bersama dengan peniaga-peniaga F&B. Namun kesemuanya tidak bertahan lebih dari 2 tahun. Seperti El Said Bistro yang dibuka dengan seorang peniaga Arab. My job is to come up with manpower, menu, and be the chef of that restaurant. It was doing well, Alhamdulillah. But at that time when it was doing well, my partner at that time, his funds was not enough. So that is also another mistake. Bila tak ada funds, tak cukup funds. His funds was from Saudi. He couldn't come into Singapore. We did that for almost 9 months, and he wanted to sell off the company. Tidak berputus asa, Chef Said beralih ke sebuah restoran yang baru di Arab Street. Kali ini mengeluarkan modal lebih $20,000 untuk membantu rakannya merombak semula restoran itu dan menjadi ketua chef di sana. He said he needed this amount of money. I gave to him 20,000 for him to run the business. Saya pay mistake tu, saya tak tanya dia apa masalah dia. He took an investment from someone, and when he failed his business, he had to pay back the money. So every time yang kita buat sale macam 30-40 ribu sale every month, dia end of the month dia cakap duit tak ada. Menjadi selebriti membuka peluang perniagaan lebih luas. Namun ia tidak menjanjikan rakan niaga yang mengungsi komitmen dan visi yang sama. Pengetahuan asas perniagaan juga amat membantu. Kita nak cari investor that has the real interest with our passion. Bila kita gabungkan businessman ni, dia punya experience, the reason why he wants to be in the business with us, and they come in with a lot of business knowledge, you see from product planning until deliverables. As someone with passion, kita akan keluarkan produk yang terbaik. Jadi bila you gabungkan business knowledge dengan product together, it will work macam marriage. Chef Said pernah mencuba untuk menjalankan perniagaannya sendiri. Namun kurangnya pengalaman memaksa beliau menutup kedai pertamanya di Asli Village pada tahun 2015 selepas hanya 8 bulan beroperasi. To run a business kan, kita nak kena ada experience and also financially stable. And both saya tak ada. Saya main masuk. Bila saya buat business sendiri, duit susu anak pun saya tak boleh beli.
Untuk kasih bini pun saya tak ada duit, kasih rumah pun tak ada. Sungguh pun mempunyai nama. Penting untuk para selebriti mempunyai sedikit sebanyak pengetahuan dalam bidang perniagaan. Website je ke ataupun Facebook page? Kemahiran serta kemampuan untuk ubah suai di dalam dunia perniagaan yang pesat berubah menjadi semakin penting. Mungkin saya lebih faham kepada dunia penerbitan, tapi saya tetap mungkin harus pelajari tentang apakah konten yang sepatutnya dicernakan dalam setiap platform di social media. Ruang maya bukan sahaja menjanjikan peminat, malah keuntungan berlipat ganda. Ini based on website je ke ataupun Facebook page? Pada usia melebihi separuh abad, Khairuddin Samsudin tidak malu untuk kembali ke bilik darjah. Pengarah, pelakon, pengacara serta pelawak yang terkenal ini sedang mendalami dunia digital sebagai usaha untuk reinvent atau mereka semula dirinya. Perlu ada data baru kita boleh buat lagi satu untuk masukkan WhatsApp. Proses ubah suai selebriti tidak bergantung kepada penampilan dan pengisian sahaja. Selebriti harus memahami golongan pengikut yang ingin didekati menerusi pelbagai wadah hubungan yang ada sekarang. Satu cara untuk kekal dalam dunia perniagaan. Saya mungkin faham dalam dunia penerbitan, tapi saya rasa banyak yang perlu kita tahu seperti bagaimana kita hendak konten kita tu sampai kepada pelanggan-pelanggan. Sebab dengan cara organik sahaja, dia tidak cukup. Penting sangat kita nak ada ke database. Then what's next? Kalau di TV tak ada direct engagement dengan penonton, tapi dalam social media ni kita perlukan tu engagement. Daripada pertarian tu akan ada trust atau kepercayaan. Ini kita pancing dengan Cat Hook SG. Lantaran itu, keberkesanan produk niaga seperti drama dan video yang dihasilkan Khairuddin semakin bergantung kepada jumlah views dan likes di wadah-wadah media sosial sekarang. Let's check it out. Bila kita ada a lot of likes, a lot of share, a lot of engagement kita punya content, it creates a lot of social media proofing. Dari segi, hey, content kita banyak orang share. Kekebalan media sosial dapat menyumbang kepada keteguhan nama serta jenama perniagaan seorang selebriti. Selain butik perniagaan, Fatin yang mempunyai lebih 31,000 pengikut di Instagram turut menjadi duta bagi produk gigi Zenium dan kedai reka hias Castlery. Guys, okey, sekarang ni I ada dekat Castlery the new. Ia dilihat sebagai satu lagi jalur perniagaan yang dapat menyumbang kepada kemampanan jenama Fatin Amira. Mukanya sendiri. Kan, betul tak you all? Sebagai seorang personality ni, ini satu show business. One day you're in, one day you're out. Boleh? Tapi inilah cara-cara endorsement ataupun sponsorship dan sebagainya untuk awak sentiasa ada di mana-mana, dan ini akan translate kepada kepercayaan pelanggan kepada awak dan terus akan membuat mereka menyokong awak. Okay, this one comes with a marble top at the same time and I think it fits perfect with my theme. Yeah. Sustainability in business is a second thing. You dah have the popularity down there. Now, how to make it sustainable? And this is where business acumen is very important. Kita bukan tengok pada segi produk saja. Kita akan tengok pada segi improvisation. Dari bidang hiburan, kemudian F&B, dan kini Taufik Batisa menceburi bidang jual beli hartanah. Perubahan dan penyesuaian adalah sesuatu yang sering berlaku untuk kekal dalam dunia perniagaan. Melangkah ke bidang hartanah pastinya salah satu usaha saya untuk reinvent diri saya, kerana saya yakin dan percaya masa muda kita ini adalah masanya untuk kita bekerja keras, adalah masanya untuk kita prepare for our retirement, adalah masanya untuk kita diversify, to not put all of our eggs into one basket. Semua selebriti mempunyai pendekatan yang berbeza-beza dalam mengembangkan perniagaan. Kai ingin memahami penonton, Fatin mempelbagaikan jalur perniagaan, manakala Taufik mengutamakan kerjasama dengan rakan-rakan niaga. Kita cuba membahagikan workload kita sama rata dari segi how many clients we are handling,
Everybody has their strength and we utilize it to our benefit lah. Rakan-rakan niaga Taufik yang lain pula cuba memberi 100% apabila berurus niaga. Kita harus cuba sedaya upaya untuk menjaga identiti itu yang Taufik telah reka. Jadi harap-harap dari situ pelanggan-pelanggan kami akan juga dapat mengenali kami sebagai sebuah kumpulan, bukan hanya mengenali Taufik Batisa sebagai seorang individu. Chef Said tidak bertuah seperti Taufik, mempunyai rakan kongsi yang menyokong visi serta aspirasi beliau dalam perniagaan. Kini Chef Said lebih selesa menguruskan kedai dan perniagaan catering secara sendirian. I think at that time, a business partner is what I wanted, what I needed, because I don't have much funds, and he also didn't have much experience, right? But I thought at the time, if kita combine together, kita punya knowledge yang kita ada ni, the restaurant will be a good restaurant. Kalau your agenda is different, it doesn't work lah. I think for now, I do not have a partner. I feel more relaxed. I don't need to answer to anyone. I feel that, you know, every decision is mine. If I make money, alhamdulillah. If I lose money, it was my mistake. Buat Nuradi, mereka tidak lagi bersibuk-sibuk menjual beli hartanah. Cukup dengan aktiviti basking. Serta perniagaan minyak wangi secara kecil-kecilan yang dihantar ke kedai-kedai merata Singapura. Jadual yang kurang padat sekarang memberi peluang kepada Nur untuk kembali sembuh selepas mengalami strok lewat tahun lalu. Muzik salah satu terapi untuk Nur. Yang penting Nur lagi sihat, masih boleh sihat. Kerana sekarang ni Nur belum fully recover. Kegagalan pelaburan Marina View Resort berpunca kepada kurangnya kajian terhadap lanskap hartanah serta memberi kepercayaan penuh kepada pihak yang terlibat di Batam. Kurang pengetahuan tentang resort. Kami tak yakin bahawa benda ini akan take off. Tapi ini semua orang percaya manalah. Kesilapan yang paling besar kami lakukan memang mempercayai orang untuk menjaga kewangan dan juga investment. Ternyata, nama sahaja tidak mencukupi untuk menyelamatkan perniagaan buat para selebriti. Kalau anda seorang yang popular, mudah untuk dikenali, mudah untuk orang akan attention lah kan. Tapi dia tidak menjamin lasting. Dia tidak kekal. You need to have a good team. You need to have a foresight. Do not focus too much on the immediate quick returns. Selain memastikan perniagaan kekal relevan dengan keadaan dan teknologi semasa, penting juga untuk para selebriti mempunyai rakan kongsi serta ilmu untuk terus berkembang dalam perniagaan.